Cara membuat sate gagak. Amaran keras. Ini adalah sekadar perkongsian. Jangan cuba-cuba untuk melakukannya. Aku tak bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku kat korang, baik dari segi mental, fizikal ataupun akidah. Adapun cara ini diperturunkan sebagai khazanah bangsa Melayu. Ia sebagai satu bukti yang bangsa Melayu telah lama mempunyai hubungan dengan alam gaib. Sate gagak amat terkenal di sesetengah alam jin. Mereka sanggup bergadai golok untuk memilikinya. Ia tidaklah sehebat candu mentah atau zafaron. Namun ia tetap menjadi salah satu talian untuk hubungan antara manusia dan jin terjalin. Kaedah ini adalah untuk mereka yang berani dan berhati kering sahaja. Apa yang menjadi syarat mutlak ialah tidak memiliki ilmu yang boleh mengancam kewujudan bangsa jin. Dengan kata lain, tidak berilmu. Bahan-bahan yang diperlukan amat mudah. 1. Gagak hitam. 2. Buluh. 3. Minyak gas. 4. Bekas pembakar sate. 5. Van. Gagak tidak boleh mati akibat tembakan. Hendaklah ditangkap hidup. Kemudian, carilah tempat yang disyaki angka atau menyeramkan. Setelah jumpa tempat yang angka, hendaklah diisi penuh minyak di dalam van, pergi seorang diri dan pergi awal selepas waktu asar. Sediakan bahan bakar dan gagak. Sebaiknya gagak tidak disembelih tetapi dicucuk buntutnya ke mulut hidup-hidup. Pastikan kawasan untuk kita buka gerai sate gagak tu mengikut arah angin. Kalau lawan arah angin, dikhawatiri sate korang tak akan terjual. Salai gagak beserta bulu-bulunya. Tidak perlu tambah bahan lain. Nyalakan api bara menggunakan arang. Sediakan satu beg besar. Waktu yang terbaik ialah kira-kira setengah jam sebelum waktu maghrib, yakni ketika remang-remang senja atau matahari sedang merah. Letak sate-sate tersebut di atas pembakar sate. Sebaiknya hanya 4 cucuk sahaja diperkenankan dibakar di satu waktu. Penjual hendaklah datang seorang tanpa berteman dan mulakan jeritan, "Sate gagak. Sate gagak. Sate gagak." Pastikan jeritan anda jelas dan betul. Dalam beberapa waktu akan menjelma anak-anak jin yang datang mengerumuni sate gagak. Ia amat digemari oleh anak-anak jin. Kedatangan mereka ialah secara zahir. Kemudian barulah bapa jin datang. Maka proses penawaran harga akan dilakukan. Penjual sate perlu mantap dan berani. Jangan kecut perut dan goyah bila menyatakan harga. Katakan peniaga meletakkan harga sebanyak RM100,000 secucuk. Hendaklah dinyatakan dengan jelas RM100,000 yang sah diperlakukan di Malaysia pada ketika ini. Kalau tidak, dikhawatiri peniaga hanya mendapat daun pisang sebagai bayaran. Dalam proses penawaran, pastikan anda tidak kecut perut. Al-maklumlah anda akan berdepan dengan jin yang berwajah hodoh lagi mengerikan, ditambah berada di kawasan yang angker dan seram pada waktu senja. Walaupun sebenarnya tiada penawaran pun yang berlaku, tetapi jin pasti akan menyergah penjual dan mengatakan gagak yang dijual mahal dan ada tempat lain yang lagi murah. Penjual perlu jawab dengan tegas. Sebagai contoh, pergilah beli kat sana. Kalau dah tahu sini mahal. Bapa jin akan melarang anak-anak jin, tetapi anak-anaknya pasti akan berkeras untuk beli di gerai kita juga. Bapa jin tersebut akan mula melakukan proses tawar-menawar dengan peniaga. Tetapi ingat, jangan turunkan harga harta 1 sen sekalipun. Sayangi jiwa anda. Jika anda turunkan jua harga kerana takut dan ngeri dengan wajah bapa jin tersebut, maka anda akan dipandang rendah serta kemungkinan akan berlakunya perkara yang tidak diingini. Secara asasnya, katakan tidak pada diskaun. Tak kiralah dia ugut atau tidak. Bila bersetuju, mereka akan tiba-tiba menghilang. Maka anda jangan gentar. Jika barang jualan masih ada, teruskan berjualan jika berani. Jika tidak berani atau sudah mendapatkan jumlah jualan yang diinginkan, maka bolehlah hidupkan enjin van dan terus belah dari tempat itu. Apa pendapat korang? Jika korang ada pengalaman atau pandangan, sila kongsi di ruangan komen.